Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Ishraq Izzat bin Ali, bernombor metrik 060075. Saya akan menerangkan dan membahaskan tentang syarah tambahan kalam hikam ke-8. Berdasarkan ayat idza fataha laka wijhatan. Fatahah di sini bermaksud menyediakan dan memudahkan. Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk memahami makna-makna kebesaran Allah di sebalik ciptaannya. Kegunaannya biasa digunakan untuk perkara-perkara yang baik sahaja. Seterusnya, wal wajhatu bermaksud pintu, ruang atau jalan masuk. Allah Ta'ala membuka ruang pada kita, yang mana ruang yang membolehkan kita mengenal Allah Ta'ala. Kita menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala bila hubungan kenal kita dengan Allah Ta'ala itu tinggi, nyata dan jelas. Jika hubungan kenal kita dengan Allah Ta'ala itu kabur, jauh dan tak jelas, maka menjadikan kita berada dalam daerah ruang lingkup jahil dan kegelapan. Kenal di sini membawa maksud kenal kedudukan ketuhanan Allah Ta'ala, kenal kedudukan kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala, kenal kedudukan keagungan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kenal dengan makna meyakini tanpa ragu-ragu sehingga ke peringkat keyakinan itu menguasai jiwa kita. Seterusnya, perkataan wa ta'aruf talab al-ma'rifah yang bermaksud menuntut ma'rifah atau mencari mengenal Allah. Dari segi bahasanya, seseorang itu ingin berkenalan dengan saya apabila dia meminta supaya saya memperkenalkan kepada diri saya. Makrifah itu ialah hakikat keyakinan sesuatu perkara itu yang dikenali, teguh menguasai hati tanpa ragu-ragu lagi dan tak boleh dipisahkan dalam keadaan mana sekalipun. Apabila Allah mempamerkan atau menzahirkan makna-makna sifat kesempurnaan dan keagungan Allah Ta'ala tak zahirkan sekaligus kepada kita. Kenapa? Sebab kita ni tak mampu nak terimanya. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita satu saja, itu pun bukannya sepenuhnya. Seterusnya, amal pula terbagi pada dua, iaitu amal zahir dan amal hati. Amal zahir ni adalah pergerakan tubuh badan kita, macam kita solat, macam kita mengerjakan haji. Amal hati pula adalah pergerakan dalam hati, yang contohnya macam kita redha, kita sukarela, macam tu. Kita buat amalan zahir ni supaya timbul dalam hati kita tu rasa suka dengan Allah Ta'ala, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, gitu. Allah menggunakan kepada kamu warid supaya kamu datang kepada Allah Ta'ala. Warid di sini ialah at-ta'arufat al-jalaliyah. Jalal Allah menerusi perbuatan yang tak menyenangkan kita, seperti sakit, keperitan, gagal ataupun bala bencana, macam itulah. Setiap perkara yang menimpa kamu ini yang disebutkan tadi, sebenarnya pada hakikatnya kalau kamu melihat dengan pandangan mata hati kamu, ia merupakan pelbagai nikmat yang sangat besar, yang sangat hebat dan tinggi nilainya. Ia merupakan pelbagai kurniaan yang sangat mahal nilainya, yang menunjukkan kuatnya rasa sifat benar kamu pada Allah Ta'ala kalau kamu boleh terima perkara ini. Sebab itu disebutkan di dalam hadis, orang yang paling dahsyat sekali yang akan menghadapi bencana, bala atau ujian itu adalah para nabi, para rasul ulul azmi, dan orang yang lebih kurang selepasnya. Maksud petikan di atas, dari satu petikan di atas ni, maksud dia satu ketika yang dihadapi merasai sukar bencana yang Allah takdirkan kepada dia sangat bernilai untuknya, kerana dia merasai di sebalik takdir itu mengandungi pelbagai makna tauhid yang dikurniakan Allah kepadanya. Seterusnya kita masuk pada ta'arufat jalaliyah. Apa itu ta'arufat jalaliyah? Ini merupakan satu ujian daripada Allah, yang mana Allah memperkenalkan kepada kita makna keagungannya menerusi perkara-perkara yang kita tidak suka dan tidak sanggup untuk menghadapinya sebagai ujian. Sebagai satu kayu pengukur kepada manusia sejauh mana seseorang itu menerima takdir Allah ataupun sebaliknya. Dengan ujian inilah seseorang itu dapat mengenal pasti sama ada dirinya merupakan perak, emas atau hanya sebagai gangsa saja kedudukannya di sisi Allah. Ta'arufat al-ilahiyah al-jalaliyah. Menurut kata Syekh Al-Buzaidi radhiyallahu an, ta'arufat jalaliyah ini terbagi pada 3 bahagian, di mana bahagian pertama
Bahagian yang berbentuk balasan seksa dan menghalau, iaitu menjauhi diri hamba dari redha Allah Ta'ala. Bahagian kedua pula, bahagian yang berbentuk mentarbiah, mendidik ataupun memberi peringatan. Dan ketiga, bahagian yang berbentuk satu kurniaan, meningkatkan kedudukan, kemuliaan seseorang itu kepada tahap yang lebih tinggi. Okey, untuk bahagian pertama, bahagian yang berbentuk balasan seksa dan menghalau, orang yang menerima ta'arufat jalaliyah ini berbentuk sesuatu balasan seksa dan menghalau daripada Allah Ta'ala itu orang yang buruk adabnya. Cerita orang yang tak ada adab, orang yang tak beradab dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberikan balasan kepadanya. Allah Ta'ala menjadikan dia tak faham, tak kenal Allah Ta'ala, dan dia rasa jahil tentang ta'arufat jalaliyah itu. Maka dia pun rasa putus asa, diingkar, lalu tambahlah dia semakin jauh dari Allah Ta'ala. Gitu. Okey, seterusnya bahagian kedua, yang mana bahagian yang berbentuk mentarbiah, mendidik dan atau memberi peringatan. Okey, bahagian kedua ini, bahagian yang berbentuk mentarbiah itu, mana kata Allah Ta'ala jadikan ujian itu sebagai satu pendidikan atau peringatan kepadanya. Orang ini termasuk juga, dia sama juga orang yang tak beradab kepada Allah, lalu Allah memberi adab kepadanya. Bila Allah jadikan dia tu tersedar tentang kesilapan atau kesalahan dia, lalu dia pun beradab semula. Lalu Allah Ta'ala memberi kenal kepada dia tentang ta'arufat jalaliyah ini. Orang yang seumpama ini sebenarnya dia sedang menerima nikmat, walaupun zahirnya azab dan susah. Mana kata macam Allah Ta'ala tu bagi dia jatuh miskin, bagi dia kegagalan. Mana bila dia tersedar, dia cepat-cepat cari Allah. Macam tu lah. Okay, seterusnya bahagian ketiga, bahagian yang berbentuk satu kurniaan, meningkatkan kedudukan kemuliaan seseorang itu kepada tahap yang lebih tinggi. Orang yang menerima bahagian ketiga yang dianggap sebagai satu bentuk peningkatan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, yang mana kata orang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala mengenal makna keagungan Allah Ta'ala tanpa sebab, tanpa dicari, lalu dia mengenal Allah Ta'ala menerusi ta'arufat jalaliyah yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Bila dia tersedarkan perkara ini, dan dia semakin meningkat lebih tinggi, lebih baik daripada makam yang dia sedang milikinya sekarang, kepada makam yang lebih teguh, mulia di sisi Allah Ta'ala. Macam tu. Okey, faedah. Okey, faedahnya kat sini, apabila kamu ingin supaya rasa mudah sifat jalal Allah Ta'ala itu kita kenal dan faham, maka terimalah ia dengan sifat yang bertentangan, iaitu sifat jamal. Okey, sifat jamal Allah Ta'ala ini, yang perit itu bertukar kepada manis. Okey, jalal ni dia digambarkan dengan makna susah. Makna susah, perit, sakit, itulah jalal. So sifat yang bertentangan dengan dia itu adalah sifat jamal. Sifat yang digambarkan dengan makna senang, ceria, terbuka, rela, redha. Itu sifat jamal. Kaedahnya apabila Allah Ta'ala mempamerkan sebahagian daripada makna nama-nama Allah Ta'ala yang bersifat qabid, iaitu yang menghalang atau menegah pada zahirnya, maka kita terima sifat yang zahir itu di dalam hati kita dengan sifat al-basti, terbuka hati, ceria, senang. Sesungguhnya dia akan bertukar daripada susah ke senang. Maknanya datanglah hujan macam sekalipun, datanglah teguk macam hujan sekalipun, peritnya, kegagalannya, datang bala bencana, rumah terbakar ke, kita sakit ke, ditimpa ujian gitu ini, tapi kita terima sifat zahir yang kita terima tu dengan sifat al-basti, mana sifat terbuka. Maknanya kita redha lah, kita rela, Allah nak bagi ni, adalah tu hikmahnya. Kita sifat terbuka, ceria. So dengan itulah kita dapatlah ta'arufat jalaliyah, maknanya kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala, kita kenal Allah Ta'ala. Maknanya Allah bagi ujian itu, Allah bagi kesusahan itu untuk menaikkan makam kita ke lebih yang kepada yang lebih tinggi. Macam tu. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih.